السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ لعلكم في الصحة والسلامة. اليوم نحن سنتعلم الاستثناء بمعنى pengecualian. التعريف. Apakah تعريف الاستثناء؟ استثناء بمعنى إخراج ما بعد أداة الاستثناء من حكم ما قبلها. Kita ingin mengeluarkan perkataan yang duduk selepas kecuali daripada perkataan atau kelompok yang duduk sebelum perkataan kecuali. Contohnya, kharaja at-tulabu illa khalidan. Mana perkataan kecuali di sini? Perkataan kecuali adalah illa. Jadi, takrif istisna kita ingin mengeluarkan kataan selepas kecuali, iaitu Khalid, daripada kelompok atau perkataan yang duduk sebelum kecuali, iaitu tulab. Telah keluar para pelajar kecuali Khalid. Maksudnya Khalid sahaja yang tidak keluar. Jadi kita mengecualikan Khalid daripada kelompok pelajar. Itulah takrif al-istisna. Ikhraj ma ba'da adal al-istisna min hukm ma qablaha. Kita mengeluarkan perkataan yang duduk selepas kecuali daripada kelompok atau perkataan yang duduk sebelum kecuali. Apakah arkan atau rukun-rukun istisna? Istisna ada 3 rukun. Yang pertama, mustasna minhu, iaitu kelompok yang kita ingin kecualikan orang daripadanya. Mustasna minhu dalam ayat ini adalah at-tulab. Rukun yang kedua adalah adat istisna atau alat-alat yang berperkataan yang membawa maksud kecuali. Rukun yang ketiga adalah mustathna. Mustathna bermaksud orang yang ingin dikecualikan. Kesimpulannya, terdapat 3 rukun dalam tajuk istisna. Pertama, mustathna minhu. Kedua, adat al-istisna. Dan yang ketiga adalah mustathna. Hayya nanzur ila mithalin akharin. Kita tengok contoh lain. Qama al-muhadirun illa ustazan. Berdiri guru atau pensyarah kecuali seorang ustaz. Jadi sila nyatakan rukun istisna yang terdapat di dalam ayat ini. Ya, betul. Yang pertama, mustasna minhu adalah al-muhadirun. Adat istisna adalah illa. Dan mustasna adalah ustazan. Bagus. Mari kita lihat contoh lain pula. Ya'ti al-atibba'u ila al-mustashfa illa Muhammadan. Telah datang para doktor ke hospital kecuali Muhammad. Al-atibba' bermaksud doktor. Dalam hal ini kita mengecualikan Muhammad daripada kelompok doktor yang datang ke hospital. Maka manakah rukun-rukun istisna? Yang pertama adalah mustasna minhu, al-atibba'. Lihat, mustasna minhu tidak duduk terus sebelum adat istisna, tetapi kedudukannya agak jauh. Ya, ini boleh kerana dari sudut makna kita memahami al-atibba' adalah mustasna minhu, iaitu kelompok yang ingin kita kecualikan Muhammad daripadanya. Yang kedua, rukunnya adalah adat istisna, iaitu illa. Dan rukun yang ketiga adalah mustasna, iaitu Muhammad. Jadi para pelajar sangat penting untuk mengetahui apakah rukun-rukun istisna yang terdapat di dalam ayat. Terdapat soalan SPM pada tahun 2012 dan 2017 yang meminta pelajar untuk mengeluarkan mustasna minhu dan mustasna daripada ayat. Oleh sebab itu, penting bagi pelajar untuk memahami arkan istisna dan juga memahami makna ayat supaya dapat mengenal pasti mustasna minhu dan mustasna yang betul. Mari kita beralih pula kepada adat istisna atau perkataan yang bermaksud kecuali. Adat istisna ada 3 jenis. Pertama, jenisnya adalah huruf. Yang kedua, jenisnya adalah isim. Yang ketiga, jenisnya adalah fi'il. Kalau huruf ada satu saja, iaitu illa, maknanya kecuali. Contoh ayat, ya'ti tullabu illa Muhammadan. Telah datang pelajar-pelajar kecuali Muhammad. Dalam ayat ini, adat istisna adalah illa. Dan kategorinya dia merupakan huruf istisna.
Adat istisna yang kedua adalah isim. Perkataan yang bermaksud kecuali adalah ghair dan siwa. Ghair bermaksud kecuali. Siwa juga bermaksud kecuali. Contoh ayat, ya'ti tullabu ghaira Muhammadin. Telah datang pelajar kecuali Muhammad. Dalam hal ini, adat istisna adalah ghaira. Dan kategorinya adalah isim. Boleh juga kita tukar ya'ti tullabu siwa Muhammadin. Telah datang pelajar siwa, kecuali Muhammad. Sama juga, siwa adalah adat istisna. Yang ketiga pula, kategorinya adalah fi'il. Ma'ada, ma khala juga hasya. Kadang-kala, ada dan khala digunakan tanpa perkataan ma di hadapannya. Mari kita lihat bagaimana menggunakan ada istisna kategori fi'il di dalam ayat. Ya'ti tullabu ma'ada Muhammadan. Datang para pelajar kecuali Muhammad. Okay. Boleh juga kita sebut ya'ti tullabu ada Muhammad. Okay. Datang para pelajar kecuali Muhammad. Boleh juga. Okay. Ketiga-tiga ma'ada, makhala dan hasya bermaksud kecuali. Boleh? Baiklah. Dari segi i'rab, mari kita lihat i'rabnya agak terperinci. Sila dengan teliti. Hukum istisna ada 3. Pertama, tam musbat. Apa maksud tam? Sempurna. Maksudnya di dalam ayat tersebut merangkumi ketiga-tiga rukun istisna, iaitu ada mustasna minhu, ada mustasna dan ada adat istisna. Musbat pula bermaksud la yujad nafi, iaitu tidak mengandungi la ataupun ma di dalam ayat. Maka hukum mustasna dalam hal ini wajib mansub. Contohnya, jalasa at-tullabu illa wahidan. Duduk para pelajar kecuali seorang sahaja pelajar yang tidak duduk. Jadi dalam hal ini tullab mustasna minhu, illa adat istisna dan wahidan adalah mustasna. Maka i'rab wahidan wajib mansub. Okey, jelas? Hukum yang kedua adalah tam manfi. Tam bermaksud mengandungi kesemua rukun. Mustasna minhu, adat istisna dan juga mustasna. Manfi pula ayat itu mengandungi makna nafi, iaitu tidak. Maka hukumnya ada 2. Boleh i'rab sebagai mansub, iaitu mustasna mansub bil fathah, ataupun badal kepada mustasna minhu. Maka dia bergantung kepada i'rab mustasna minhu. Contoh ayat, ma jalasa at-tullabu illa wahid. Maka bagaimanakah kita ingin i'rab mustasna wahid? Dalam hal ini kita kena pasti mana satu mustasna minhu. At-tullab mustasna minhu. Okey. Dan ada manfi, iaitu ma. Ma jalasa, tidak duduk para pelajar kecuali seorang aja yang duduk. Jadi ma bermaksud manfi. Dalam hal ini kita boleh i'rab dengan mansub. Seperti i'rab yang pertama tadi, iaitu wahidan mustasna mansub bil fathah. Cara yang kedua boleh juga kita i'rab sebagai badal. Dengan cara mengikut i'rab mubdal minhu, iaitu at-tullab. Dalam hal ini tullab adalah fa'il. Maka kita i'rab ma jalasa at-tullab illa wahidun. Okey. Maka i'rabnya mengikut i'rab at-tullab, iaitu marfu', badal marfu'. Dan illa adalah adat hasri, maksudnya dia penghususan. Tidak duduk para pelajar kecuali seorang je yang duduk. Jadi dia menghususkan yang duduk tu kepada seorang. Jelas? Mari kita lihat contoh lain. Ma jalasa at-tullabu ghaira wahidin. Dalam hal ini ghaira i'rab dia adalah mengikut i'rab perkataan selepas illa.
Walaupun maknanya kecuali, tetapi cara i'rab ghaira mengikut i'rab perkataan selepas illa, iaitu mengikut i'rab wahid. Jadi ghaira boleh jadi mansub, mustasna mansub bil fathah, ghaira wahidin, okay, wa huwa mudhaf, ya, dan wahidin akan menjadi mudhafun ilaihi. Ini adalah cara i'rab yang pertama. Tidak duduk pelajar kecuali seorang. Jadi ghaira mustasna mansub wa huwa mudhaf, wahid mudhaf ilaih. Boleh juga ghaira di i'rab sebagai badal, iaitu kita lihat kepada mustasna minhu. Maka ma jalasa at-tullabu, at-tullabu adalah mustasna minhu, jadi ghairu menjadi badal marfu' juga, kerana mubdal minhu dia adalah tullabu, fa'il marfu'. Jadi ghairu di sini badal marfu' bil dhammah wa huwa mudhaf. Wahidin adalah mudhaf ilaih. Cara yang ketiga adalah i'rab yang ketiga mufrad, yakni kurang, rukun-rukun istisna kurang di dalam ayat. Mungkin tidak terdapat mustasna minhu. Okay. Jadi dan wujud juga nafi, iaitu ma atau la. Maka i'rab mustasna bergantung kepada kedudukan dalam ayat. Contohnya ma jalasa illa wahidun, tidak duduk kecuali seorang. Dalam ayat ini tidak terdapat mustasna minhu, seperti ayat kedua tadi, ma jalasa tullab, tidak terdapat tullab di dalam ayat ini. Jadi kurang rukunnya, itulah disebut naqis, kurang, dan nafi itu ada ma. Jadi illa kat sini berfungsi sebagai adatul hasri, penghususan. Maka i'rab wahid bergantung kepada i'rab ayat, seolah-olah ma dan illa tidak wujud dalam ayat, iaitu jalasa wahidun, duduk seorang pelajar. Maka jalasa fi'il, wahidun akan menjadi fa'il marfu' bi dhammah. Okay, contoh ayat lain, la ilaha illallahu, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Okay, ma jalasa siwa, okay, wahidin. Jadi siwa wahidin. Siwa mestilah mengambil i'rab perkataan selepas illa. Dalam ayat ini tidak ada mustasna minhu dan terdapat nafi. Maka siwa di i'rab sebagai fa'il kepada fi'il jalasa. Dia fa'il marfu'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah. Tersembunyi, ya, sebab siwa tu ada alif maksurah. Jadi dia tersembunyi kerana ta'azur, keuzuran lah. Ke i'rab dia fa'il marfu' alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah, okay, lit-ta'azur, keuzuran, dan dia adalah mudhaf wa huwa mudhaf. Okay. Maka wahidin i'rab dia adalah mudhafun ilaih. Sekarang kamu sudah faham kan cara i'rab mustasna? Jadi ada 3, tam manfi, tam musbat, tam manfi, dan juga mufrad, itu naqis. Mari kita lihat contoh soalan SPM, namuzaj as'ilah SPM, SPM 2012. Soalannya istakhrij al-mustasna wal mustasna minhu, keluarkan mustasna dan juga mustasna minhu. Ingat mustasna minhu duduk di hadapan sebelum illa. Qara'tul majallata illa safhatan, saya baca majalah kecuali satu muka surat. Jadi manakah dia mustasna minhu? So kita tulis dan manakah dia mustasna. Jangan terkeliru, tengok betul-betul di dalam jadual. Di dalam jadual tersebut kolom mustasna diletak di depan, tapi kolom mustasna minhu diletak di belakang. Namun kedudukan di dalam ayat mustasna adalah safhatan. Jadi tulis safha dulu pada nombor 15. Okay, dan mustasna minhu pula adalah al-majallah, tulis al-majallah. Baca soalan betul-betul dan lihat kedudukan mustasna dan mustasna minhu. Qama ar-rijalu, okay, ghairu zaidin, okay, telah berdiri ar-rijal kecuali Zaid. Jadi mana dia mustasna dan mana dia mustasna minhu. Adat an-nisa, ada Fatimah, telah pulang
orang-orang perempuan itu kecuali Fatimah saja yang belum pulang. Jadi mana mustasna minhu dan juga mustasna. Seterusnya soalan SPM tahun 2015, keluarkan mustasna dan mustasna minhu. Soalannya sama, ayatnya saja berbeza. Yadrusu tullabu madat at-tarikhi illa ghaibain. Belajar para pelajar topik sejarah kecuali ghaibain, dua orang yang tidak hadir. Maka manakah mustasna dan mana pula mustasna minhu? Ingat mustasna duduk selepas adat istisna. Ma katabtu rasaila siwa risalati rasmiyah. Saya tidak menulis. Okey, ada nafi di situ. Tidak. Saya tidak menulis rasail, surat-surat, kecuali surat rasmi saja yang saya tulis. Maka manakah dia mustasna dan manakah mustasna minhu? Ingat mustasna minhu duduk sebelum adat istisna. La yaqbalallahu dinan ghair islami. Allah tidak menerima agama kecuali agama Islam sahaja. Boleh? Selamat berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.